Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ucapan selamat pagi diulurkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita sekali lagi dapat bersama untuk kita meneruskan majlis ilmu kita bersama dengan tetamu yang berbahagia, Ustazah Nur Hafizah Musa, menerusi rancangan Usrati. Jadi saya mengadukan kehadiran Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini insyaAllah kita menyambung lagi majlis ilmu kita dengan tajuk hari ini terapi taubat. Jadi sebagai mukadimahnya silakan Ustazah. Baik, terima kasih Nik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia IKIM FM, ya, khusus juga kepada Nik Hasnah yang menemani Ustazah di studio pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, bersempena dengan bulan Ramadan yang sedang kita nikmati. Jadi Ustazah rasa terpanggil untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian membicarakan satu tajuk yang Ustazah namakan sebagai terapi taubat. Dan sebagai memulakan perbincangan dan perkongsian kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah akan bacakan ayat 54 daripada surah Az-Zumar insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun. Dan hendaklah kamu dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kerana sesudah itu kamu tidak akan dapat ditolong lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang sangat penting untuk kita lihat, ya, sebagai pengisian kepada Ramadan kita, ialah dengan kita menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab, ya tuan-tuan ni, termasuk diri Ustazah sendiri, kadang-kadang kita macam tak tahu punca kenapa kita rasa berkeluh kesah. Ya, tak tahu punca, rasa macam nak menangis, rasa macam ada benda yang tak kena. Ya, kita marah-marah, kita tak dapat nak menguruskan emosi dengan baik, tak dapat nak menguruskan masa dengan baik. Ustazah percaya simptom-simptom yang saya sebutkan tadi kerap kali, ya, berlaku kepada kita. Jadi kalau boleh saya buat satu perumpamaan ni, ya, macam kita punya rumah, ya, bila kita makan, kita akan basuh pinggan. Agak-agak apa akan jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tak payah basuh pinggan-pinggan tu. Ya, lepas kita berbuka petang karang, biarkan saja pinggan-pinggan dalam sinki. Esok makan lagi, biarkan lagi pinggan dalam sinki. Makan lagi, biarkan lagi pinggan mangkuk dalam sinki. Apa jadi agak-agaknya ni? Ya, kita boleh bayangkan satu rumah yang selalu kita ibaratkan macam tongkang pecah. Ya, semua ada. Begitu juga bagi seorang pekerja, dia ada meja kat pejabat, ada laci kan. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masukkan saja apa kita suka dalam laci tersebut. Tak payah tengok dah. Ya, tak payah kita sapu sisih 5S yang kita belajar dalam organisasi. Tak payah buat, kita masukkan saja. Sampah sekali masukkan dalam laci, apa akan jadi ni? Ustazah percaya laci itu akan bertukar menjadi rumah lipas, ya, ataupun semut dan sebagainya. Ini satu gambaran. Ya, secara logik pun kita boleh menerima bahawa apa pun ia harus dinilai balik, disemak balik, dilihat balik, disucikan, dibersihkan dan dikemaskan. Apatah lagi kita berbicara soal yang menjadi nadi kepada hidup ini, iaitu hati manusia. Ya, yang memimpin tindakan kita ialah hati manusia. Maka hati itu jangan jadikan seperti laci buruk, jangan jadikan seperti rumah buruk yang tak pernah kita koreksi, tidak pernah kita kemaskan, tidak pernah kita bersihkan. Silap-silap tuan-tuan, hati kita boleh menjadi sarang lipas. Hati kita boleh menjadi sarang kala jengking.
Ya, kalau teruk lagi ni, nak sebut pun takut ni. Ya, hati yang teruk sangat, kita biarkan kotor, busuk, ya, dengan macam-macam perkara keji, silap-silap. Kita boleh gambarkan hati itu macam sarang ular. Ya, apa sahaja yang keluar daripada hati itu, daripada sarang itu akan mematuk. Akan menyakitkan, akan mencela orang lain dan sebagainya. Maka di sinilah ya kepentingannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan untuk orang lain, bukan juga untuk Allah. Ya, Allah Maha Kaya daripada kita semua. Ya, tetapi ini adalah untuk kita sendiri, supaya kita boleh menguruskan hidup dengan lebih baik. Kita berasa hidup dengan tenang, bahagia dan sebagainya. Iaitu keperluan untuk kita menterapikan diri kita, menenangkan hati, mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Ya, syurga yang diperawalkan oleh Allah, yakni kebahagiaan dalam hati, dengan cara mari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perbaharui taubat kita. Tetapi harus kita fahami betul-betul apa itu taubat, supaya taubat kita tak menjadi taubat seperti yang sebelumnya. Ya, taubat yang kita perolok-olokkan, sehingga ulama kata boleh jadi taubat kita dahulu menuntut kepada satu taubat yang lain, sebab kita main-main dalam taubat kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Allah telah memberikan satu perumpamaan yang sangat indah melalui satu hadis Nabi SAW. Bagaimana Allah amat mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, dan Allah suka, gembira, ya, dengan taubat seorang hamba, lebih gembira, lebih suka daripada satu kejadian yang berlaku. Ini satu perumpamaan yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Ya, perumpamaan tu disebut begini tuan-tuan, bagaimana seorang laki-laki dalam perjalanan musafir dengan binatang tunggangannya. Ya, dengan binatang tunggangannya, bawa bekal, letak di kiri kanan binatang tunggangan tersebut. Dalam keadaan yang panas terik itu, dia pun akhirnya berhenti dekat sebatang pokok kecil untuk merehatkan diri. Maka diikat unta tadi ke sebatang dahan kayu, ya, kemudian dia pun tidur. Bila dia jaga daripada tidur, ya, boleh bayangin ni, jaga daripada tidur, dia tengok unta, yang pada unta itulah ada bekalan-bekalan air dan sebagainya, dah tak ada, dah hilang. Puas dia mencari ke serata tempat yang boleh dia cari di tengah-tengah padang pasir yang lapang, tapi dia tak jumpa juga binatang tunggangan dan bekalan-bekalannya. Depan mata dia melihat dia akan mati. Ya, di tengah-tengah padang pasir. Dia mencari sehingga dia keletihan. Akibat daripada keletihan tu, dia tertidur. Kemudian dia tertidur. Sebaik dia jaga daripada tidur, dia nampak di hujung kaki dia unta tu dengan bekalan dia duduk ada dekat hujung kaki dia. Boleh kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana gembiranya hamba ini. Ya, dia melompat-lompat kegembiraan sehingga dia berkata, aku adalah Tuhan dan engkau adalah hamba. Maknanya sebab terlampau seronok sampai tersasul cakap. Dia pula Tuhan, Allah pula hamba. Sebab terlampau seronok. Ya, sebab terlampau seronok. Dan dia betulkan kembali, Allah adalah Tuhan, aku adalah hamba, kerana keseronokan. Maka ini satu kejadian yang diperumpamakan oleh Nabi SAW. Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba, lebih daripada seorang musafir tadi yang kehilangan binatang tunggangannya dengan bekalannya, lalu kemudian dikembalikan binatang dan bekalan tersebut. Allah lebih gembira menunggu taubat daripada kita hamba dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ustazah berharap di luar sana, ya, yang mendengar IKIM pada pagi ini bukan setakat pendengar-pendengar yang sudah biasa dengar. Ya, barangkali ada orang di luar sana yang sedang digerakkan hatinya oleh Allah, digerakkan tangannya oleh Allah, tertekan pula punat, ya, 91.5 kalau di Lembah Kelang. Maka jadikanlah ini satu hikmah dalam hidup kalian untuk berfikir tentang taubat. Ya, jalan keluar yang Allah sentiasa hidangkan kepada kita untuk mencari keredaan dan kebahagiaan Allah melalui taubat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba renung satu lagi kisah yang Ustazah ambil kisah ini daripada pemahaman terhadap satu hadis Nabi SAW. Ya, tentang sifat Allah yang maha pemurah, tentang sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bagaimana Nabi SAW dalam suatu hadis menggambarkan. Cuba bayang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang anak kecil,
Ya, anak kecil yang ibu dan ayahnya mati dalam peperangan. Sedang berdiri di tengah panas padang pasir yang amat terik. Ya, anak kecil ini menangis pagi, petang, siang, malam, tak ada tangisan lain yang disebut kecuali ibu, ibu, ayah, ibu, ayah. Ya, sehingga kan kulit anak kecil ini merekah-rekah kerana panasnya matahari. Ya, bibirnya merekah, kulitnya merekah, sampai sakit-sakit seluruh badannya. Ya, mengelupas kulitnya terbakar oleh panas matahari sehingga dia menangis kering air mata memanggil nama ibu dan ayah. Dalam keadaan tersebut, datanglah tak semena-mena seorang wanita yang bukan ibu kandungnya, tetapi wanita ini tak sanggup melihat seorang kanak-kanak kecil, yatim piatu, ibu ayah mati dalam peperangan. Ia terbiar begitu saja tengah-tengah padang pasir. Lalu wanita ini berlari-lari mendapatkan anak tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang ibu penyayang ini peluk anak tersebut, cium anak tersebut, selimutkan anak tersebut dengan kain yang lebih baik, usapkan rambut, usap badan anak tersebut. Dia dakap anak ini, dekatkan anak itu pada dadanya, lalu dia berkata, wahai anakku, panggillah aku, akulah ibumu, dan sekarang kamu menjadi anakku. Ya, lalu menangislah kedua-dua, si anak kecil dan wanita tadi, dan orang yang menyaksikannya juga turut menangis. Ini satu gambaran. Dia gambaran Allah mengkayakan seorang wanita yang ada sifat keibuan. Bila melihat anak kecil kesusahan, kita akan rasa nak menjadi ibu kepada mereka. Maka dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan, Allah lebih penyayang daripada ibu tersebut. Walillahil mathalul a'la. Ya, bukanlah Allah itu bandingannya dengan apa yang saya sebutkan tadi. Tapi supaya kita lebih terasa pada hati kita gambaran itu, nak menggambarkan jauh sejuta kali jauh, Allah lebih penyayang daripada ibu tersebut. Kalau ibu tadi tak sanggup melihat seorang anak kecil ia terbakar kulitnya dengan panahan matahari, Allah Subhanahu wa taala lebih lagi tidak sanggup melihat hamba-Nya. Ia bukan sengaja menciptakan seorang hamba untuk menjadi bahan bakar api neraka. Ya, sebab itu jalan yang Allah bentangkan dalam kehidupan kita dengan Al-Quran, dengan contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dengan adanya golongan alim ulama, ya, dengan bermacam-macam dalam dunia ini adalah satu bentuk peringatan, satu bentuk kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka amat rugi, amat malang kalau dalam kesempatan hidup ini, ya, kesempatan Ramadan ini khususnya, kita tidak bertanya kepada diri kita, ya, bila lagi kita nak menangguhkan taubat. Ya, sampai bila kita nak mengambil sikap menangguh-nangguhkan taubat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, Ustazah cuba memahami sebaiknya, ya, surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilus samaa'u 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Maksudnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan hujan daripada langit kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan kemudian akan Allah berikan melimpah ruah anak-anak dan harta benda, dan Allah menjadikan untuk kamu syurga dan juga sungai-sungai. Ya, memahami daripada ayat ini Ibnu Katsir, ia menjelaskan apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah, apabila seseorang itu merendah diri memohon keampunan kepada Allah, maka Allah terus sediakan kebaikan untuk mereka. Di antara bentuk kebaikan itu ialah keberkatan hidup. Ya, hujan yang mencurah-curah, luas melimpah ruah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri kita anak-anak saleh yang akan mendoakan kita bila kita mati sebagai jariah kita, dan Allah jadikan untuk kita, sediakan untuk kita syurga-syurga, ya, dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, sungai-sungai yang mengalir padanya.
Ini adalah satu tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni, ya, Ustazah pun mengaku jugalah bagi pihak diri sendiri. Kadang-kadang dek kerana hati kita ini barangkali sakit, ya, barangkali mati, barangkali ada banyak cacat celah pada hati ini, kita tak rasa terliur mendengar tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita terliur dan gairah mendengar tawaran-tawaran yang bersifat zahir daripada manusia. Ya, andai kata Ustazah kata dengan Nik, ya, jangan lupa datang rumah Ustazah 27 Ramadan. Ya, nak bagi duit raya sikit, ya, pada Nik nak bagi dalam 40,000. Ya, saya rasa Nik tak tidur malam, Nik nak menunggu 27 Ramadan. Ya, sebab apa, dah terbayang dah, buat bajet dah ni. Ya, nak beli apa 40,000. Kita kena mengaku, kita kena jujur mengakui yang kita boleh perasan dalam hati kita ni, kenapa kita lebih terliur dengan tawaran-tawaran dunia berbanding terliur gairah kita dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu istighfar pada Allah, kamu taubat kepada Allah, Allah jamin rezeki kamu melimpah ruah. Allah jamin Allah beri keberkatan kepada rezeki kamu. Allah jamin anak-anak kamu Allah jadikan anak-anak yang saleh kerana adanya ibu ayah, ya, adanya seorang hamba yang sentiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dalam konteks usrati, rumah tangga yang kita sedang bercakap sekarang ini, Ustazah melihat antara lain, ya, kadang-kadang dalam pengalaman hidup sendiri pun, kalau kita lihat anak kita buat salah, kadang-kadang bukan anak tu saja yang kena bertaubat kepada Allah, mak ayahnya lebih lagi. Kalau seorang suami lihat isterinya melakukan kesilapan, saya fikir bukan isteri sahaja yang kena bertaubat kepada Allah. Ya, saya rasa suami pun lebih-lebih lagi kena bertaubat kepada Allah kerana barangkali ada bahagian untuknya dalam dosa isteri tersebut. Ada bahagian untuk kita dalam dosa anak tersebut. Sebab yang saya sebut anak-anak dan isteri ini, ada orang yang diberi amanah untuk mendidiknya, mengawalnya, menjaganya, mengawasinya. Ya, kalau isteri itu suami, kalau anak-anak ibu dan ayah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, apa jua permasalahan dalam rumah tangga kita sekarang ini, kita cuba mencari sentuhan, ya, sentuhan Al-Quran, sentuhan rohani, sentuhan Islam. Bagaimana nak menyelesaikannya? Ya, Ustazah merasakan memang kita ada banyak jalan ikhtiar untuk pelbagai bentuk masalah, tetapi sebagai asas kepada ikhtiar tersebut, kita terlebih dahulu kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebaik kita bertaubat dalam erti kata yang sebenar, maka kita akan nampak sangat terang di hadapan bentuk-bentuk ikhtiar yang boleh kita usahakan, insya-Allah. InsyaAllah itu sebagai mukadimah apa yang kita kongsikan hari ini, saudara, terapi taubat, dan insya-Allah walau keadaan apa sekalipun kita basahkan bibir dengan beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Ustaz akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM.
selama kita hidup di dunia, kerjakanlah segala perintahnya, jauhilah larangannya. Malaikatlah datang menjemput kita, takkan ada lagi kesempatan untuk mengucap kata taubat. Bergegaslah, siapkanlah semua, waktu kita tinggal sebentar saja. Bergegaslah, perbanyak amal ibadah, hidup di dunia hanyalah sementara. Sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar terus setia bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustazah Nur Hafizah Musa, pensyarah UTM, untuk kita bincangkan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk kita hari ini, terapi taubat. Jadi Ustazah, ya, daripada apa yang Ustazah jelaskan tadi, sebagai mukadimahnya, apa yang penting untuk kita adalah membersihkan hati, ya, dan insyaAllah kita terus bertaubat kepada Allah. Jadi mungkin dapat Ustazah kongsikan bagaimana cara kita nak mensucikan hati dan juga dapat kita melihat tanda-tanda taubat kita diterima Allah. InsyaAllah. Terima kasih, Nik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, sebelum Ustazah terus menjawab kepada soalan Nik tadi, suka saya menyatakan, ya, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, ya, kalau kita tidak memperbanyakkan istighfar kepada Allah, sebenarnya ini di antara sebab musabab kenapa kita tidak boleh istiqamah dalam ibadah kita. Kenapa kadang-kadang ada beberapa fadilat, ya, dalam amalan-amalan, ada amalan-amalan yang kita sampai hari ini payah nak buat. Ya, contoh ini, kita selalu bercakap tentang qiyamul lail, ya, mendengar tentang qiyamul lail. Di IKIM FM lagi selalu cakap pasal qiyamul lail. Tapi bila kita tengok pada diri kita, kadang-kadang qiyamul lail tidak menjadi sunnah diri kita. Ya, dia tidak berlaku setiap malam. Ia boleh jadi berlaku pada malam-malam pilihan, time ada banyak masalah, ya, baru qiyamul lail. Jadi melihat kepada kata-kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, dia berkata, aku tidak pernah tidak pernah ketinggalan dari solat malam, ya, tetapi aku pernah selama 5 bulan tidak bangun solat malam. Padahal sebelum tu Sufyan Ats-Tsauri ini tidak pernah sekalipun meninggalkan solat malam, tetapi pada satu ketika pernah 5 bulan tak bangun solat malam. Dan aku merasakan, kata Sufyan Ats-Tsauri, aku merasakan aku tak bangun 5 bulan tu kerana sebuah dosa yang telah aku lakukan. Nah, maknanya dosa kita yang kita tidak bertaubat padanya terus memberikan kesan kepada kehidupan kita selanjutnya. Maka sahabat Sufyan Ats-Tsauri bertanya, dosa apa yang berat sangat tu sehingga menghambat kamu daripada melakukan tahajud selama 5 bulan? Maka jawab Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, aku pernah melihat seseorang menangis dalam solatnya, lantas aku berkata dalam hati, orang itu riak. Itu je dosa dia ni. Ya, maknanya bukan keluar kat mulut. Ya, maknanya dosa masih dalam hati. Bukan mengata orang. Bukan mengata kat luar, tapi dalam hati tengok orang beria semayang, kata riak lah tu kita katakan. Dan Ustazah rasa kalau dalam hati kita lagi selalu berlegar-legar umpat keji kita kepada orang lain. Ya, buruk sangka kita kepada orang lain, tapi nak bagi tahu, ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kadang-kadang
tingkatan yang berbeza antara kita ni, ya, tengok ulama-ulama silam, benda yang biasa pada hari ini tapi terlalu tidak biasa pada mereka pada satu masa dulu, ya, kerana kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Sufyan Ats-Tsauri merasakan akibat dosa, bersangka buruk dengan seseorang solat menangis, dia kata riak, maka dia menerima padahnya, ya, 5 bulan dia kehilangan fadilat solat malam. Sama juga bagaimana seorang ulama yang lain, ya, dia nak naik binatang tunggangan dia liar, ya, mungkin kuda, mungkin unta, selama ni jinak, senang nak ikut arahan, tapi kali tu liar sangat. Bila dia balik rumah, dia jumpa isteri dia melawan-lawan pula, ya, tak taat cakap dia. Apa dia kata? Kemaksiatan yang aku lakukan berpengaruh terhadap perilaku haiwan kenderaanku dan isteriku. Subhanallah ini, maknanya kalau kita mesti kita marahkan binatang tu, kita sebat-sebat binatang tu, ya, kita marahkan isteri kita, marahkan suami kita, kan kita suka menyalahkan orang lain, ya. Tetapi bayangkan ulama ni, tengok orang lain buat tak baik dengan dia, bukan dia nak tumpu pada ketidakbaikan orang tu, sebaliknya dia merasakan inilah hasil daripada maksiatku kepada Allah yang aku tidak bertaubat padanya. Agaknya kalau kita cuba koreksi bab ini kepada diri kita, macam mana lepas ini bila kita melihat suami ada yang tak berkenan, kita teringat ada dosaku yang aku tidak bertaubat lagi. Tengok anak-anak tak berkenan perangai anak, kita ingat ini pun ada dosaku yang aku kena harus bertaubat. Di samping ikhtiar usaha kita untuk memperbaiki keadaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pernah seorang lelaki, tak apa, kita teruskan kepada bagaimana nak bertaubat, ya, yang kita nak cuba buat insya-Allah malam ni, ya, dalam masa yang terdekat ni insya-Allah. Yang pertama sekali, ustazah nak merumuskan kaedah bertaubat itu dengan rumusan 5M, ya, supaya kita senang ingat. Yang pertama sekali, syarat pertama mestilah mengakui dan menyesali. Ya, mengakui dan menyesali dosa yang telah kita buat, ini adalah kunci taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, rentetan daripada itu, ya, menurut Imam Ghazali rahimahullah, taubat itu dia perlu kepada satu persediaan lain sebelum taubat. Apa dia? Persediaan ilmu. Sebab kalau tidak ada sebab musabab ilmu tadi, boleh jadi seseorang itu tak nampak kat mana dia kena menyesal. Kenapa dia harus menyesal? Kenapa dia tak ada kesedaran? Sebab dia tak tahu kecil besarnya dosa tersebut menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ilmu insya-Allah, ya, menjadi sebab musabab hidayah. Dengan kita melazimi menuntut ilmu, ya, kita akan terasa, ya Allah, kita pernah buat benda yang ustaz tu sebut. Ya, barangkali itu menjadi sebab kemarahan Allah ataupun gundah gulana hidup kita dan sebagainya. Dan ustazah pun rasakan sendiri ni, ya, dan saya yakin tuan-tuan puan-puan pun rasakan yang sama. Bila kita mendengar tazkirah, kan, kadang-kadang hati tu berkata-kata lah, ya, berkata-kata, ya Allah, bila kita nak bertaubat? Berkata-kata kitalah yang buat salah, ya, kitalah yang buat dosa seperti mana yang disebut oleh penceramah tadi itu. Ya, maka dengan sebab ilmu tadi, ya, sebagai persediaan lebih awal, insya-Allah membawa kepada rumusan M yang pertama, iaitu mengakui dan menyesali dosa yang telah kita buat. Kalau tak ada yang pertama ni, taubat tu akan jadi taubat yang taubat sambal belacan. Ya, bukan taubat nasuha, taubat yang semurni-murni taubat. Ya, contoh kita buat program Qiyamul Lail. Ya, imam menangis, kita menangis. Ya, kita pergi umrah lah, pergi Ramadan, ya, pergi dekat Masjidil Haram. Kita ni terikut-ikut orang. Kita sedih dengan orang menangis, ya, padahal kita tak faham dia kata apa. Ya, ataupun kita rasa kita ni satu perasaan yang lain, tapi bukan didasari dengan perasaan menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, mungkin sentimen lain lah. Ya, mungkin ingat dulu ni ada orang meninggal kat sini, sentimen lain. Yang ustazah nak maksudkan, taubat yang benar-benar nasuha, semurni-murni taubat, kita nampak salah kita dan kita menyesal atas kesilapan tersebut. Antara lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba kita pandang dan kira umur kita sekarang. Ya, umur ustazah 37, nak masuk 38 tahun. Bila saya fikir 38 tahun ni satu tempoh umur yang lama. Ya, pendek kata, kalau saya kata saya ni anak muda, jumpa orang umur 15 tahun, saya kata kakak, mesti orang akan kata, tak betul ke makcik ni, ya, sebab dah 38 mengaku diri kakak lagi.
Tapi kadang-kadang pernah juga tersasul ni, kata kakak. Subhanallah. Jadi makna 38 tu dah lama. Dah tua. Bila saya renung balik, kita renung balik, umur 40, 50. Satu dosa yang saya rasa kita buat, kenapa dalam tempoh 38 tahun, dalam tempoh 40 tahun, kita tidak gunakan masa tersebut untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak betul-betul mengenal Allah. Sebab itu macam-macam penyakit hati yang timbul dalam diri kita. Kita tak gunakan, maksimalkan waktu kita untuk menuntut ilmu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ya. Dan Ustazah bila sebut tentang taubat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teringat dalam satu majlis forum dengan seorang ustaz yang mengusahakan rumah perlindungan. Ya, mungkin juga tempat tu bukan setakat mengusahakan rumah perlindungan untuk anak-anak remaja yang tersasar akhlak, yang malah mungkin untuk anak yatim dan sebagainya. Tapi poin yang saya nak sampaikan ialah, ya, bila mana ustaz ni kata dia dah cuba merawat anak-anak muda yang dibawa ke tempat dia, sehingga telah dihantar beberapa orang lelaki dan perempuan yang dulunya pernah ditangkap khalwat dengan dadah, ya, mak rempit, berzina, tetapi telah dihantar pergi ke Jordan untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Liyatafaqahu fid din. Siapa? Orang yang pernah suatu ketika dicaci, dimaki kerana dosa yang mereka lakukan. Sekarang sedang berada di bumi Anbiya Jordan untuk belajar ilmu-ilmu agama. Ustazah masa dengar tu ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, jauh saya merenung. Ya, sebab saya rasa Masya Allah beratnya ujian adik-adik tersebut, ya, anak-anak tersebut, ya, berat ujian dia. Sebab saya kata, ya Allah, bukan mudah kita nak melupakan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, dosa kita curi duit suami pun kita ingat sampai sekarang, ya. Apatah lagi dosa berzina, dosa, Allahu Akbar, ya. Maknanya saya kata, ya Allah, anak-anak ni besok akan pergi, dia dah pergi dah sekarang belajar agama, dia akan balik nanti orang panggil dia ustaz, orang panggil dia ustazah. Andai kata sekarang dunia FB, tiba-tiba keluar ni nama ustaz, ni nama ustazah ni, ada pula yang jahat seorang pergi tulis dalam FB, bukan ni dulu kena tangkap zina ke? Bukan ni dulu merempit ke? Saya kata, ya Allah, dia nak berhadapan dengan masa depan dia. Dalam keadaan manusia ni, sifat manusia ni tak lupa apa yang kita buat. Ya, dia akan ingat, dia akan ungkit balik. Tetapi di sinilah sifat Rahman Rahim. Ya, Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Allah telah hapus kirakan kesalahan-kesalahan kamu bila mana kamu datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, mohon taubat kepada Allah. Seberat mana pun dosa tersebut, kamu akan dapati Allah berada di samping kamu, mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi saya terfikir anak-anak muda ini, ya, macam mana dah agaknya jiwa mereka, nak mereka tatang baik-baik supaya terus mengenal Allah, merasai dan menjiwai, aku ada Allah yang Maha menerima taubat. Aku ada Allah yang sentiasa mengampunkan dosa-dosa silamku. Ya, bagus anak-anak ini, mudah-mudahan doa saya untuk mereka semua, mereka diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi seorang pendakwah yang terbaik. Ya, orang yang pernah merasai kepahitan dosa, dia akan lebih menghargai kelazatan nikmat ibadah dan ketaatan, insya-Allah. Itu M yang pertama. Adapun M yang kedua ni ialah memohon ampun atas segala dosa. Ya, terus mohon ampun kepada Allah dengan istighfar, ya, dengan tangisan kita, dengan munajat kita. Kadang-kadang ustazah fikir, ya, kalau kita betul-betul menyesal dengan dosa tersebut, tak keluar suara dah nak minta ampun. Kita cuma tahu menangis, menangis dan menangis. Saya teringat satu rancangan yang saya tengok dalam TV, ya, rancangan agama, bagaimana pendedahan seorang businessman, ya, yang lama duduk dekat luar negara. Tapi akhirnya dia bertaubat. Ya, dia bertaubat, dia kata baru dia nampak dosa dia selama ini minum arak, ya. Dosa dia selama ini terlibat dengan riba dan sebagainya, tak solat dan sebagainya. Akhirnya dia berubah. Maka di antara perubahan yang dia buat, dia dekatkan diri dia dengan masjid dan dia rasakan dialah sebagai
tukang khidmat kepada masjid tersebut. Seperti mana Arab Saudi menjadi penjaga Kaabah, maka dia merasakan dialah penjaga kepada masjid-masjid yang berada di sekitarnya. Bukan kata kita datang masjid tengok kotor kita akan salahkan semua AJK. Satu hal nak minta ampun dengan AJK nanti tapi dia rasa dia yang menjadi penjaga masjid, maka dia bersihkan, dia tandas, dia kemaskan masjid, dia buat sesuatu yang baik untuk masjid untuk menebus dosa-dosanya yang silam. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kedua, kita harus memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Yang ketiga, memiliki tekad yang kuat untuk tidak terjerumus kembali. Dekat sinilah yang kita selalu tersasar. Kenapa? Tekad kita tidak kuat. Kita rasa kita dah banyak membazir. Rasa macam tak nak membazir dah ni kan. Tapi apakan daya, tekadnya tak kuat, asyik tergoda je. Tergoda dengan jualan tu, tergoda dengan sale tu. Maknanya ada keperluan untuk kita mencari kekuatan-kekuatan yang lain supaya kita memiliki tekad dan keazaman yang kuat. Kalau kita memahami daripada pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ustazah merumuskan di antara perkara yang sangat besar untuk membantu kita memiliki tekad yang kuat ialah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak hadir perasaan takut tersebut, maka tekad kita juga tidak kuat. Ustazah nak tanya Nik ni kalau lumba lari lah, biasanya menang ke kalah? Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Okey, kalau Ustazah memang sentiasa kalah. Sebab tak kuat sangat berlari. Tapi kalau depan tu ada binatang buas. Kalau ada depan tu ada binatang yang berbahaya, saya fikir saya boleh lari mengalahkan Marina Chin zaman-zaman Ustazah dulu. Maknanya bila kita takutkan sesuatu, kita dapat energi untuk melakukan sesuatu yang pada keadaan biasa kita tak boleh lakukan. Biasanya kita fikir boleh ke kita bangun malam? Selama ni kita tidur baby 8 jam. Boleh ke kita ni bangun malam? Maka kita tanya, tekad kita kuat ke tak kuat? Kalau tekad kita kuat kerana rasa takut terhadap Allah. Kalau aku tak bangun, dosa-dosa aku ni nak minta ampun macam mana? Kalau aku tak bangun, nanti anak aku nak periksa ni. Kita nak berdoa, takut tak lulus, dia periksa. Ataupun kita memikirkan tentang azab Allah, mati kita pagi esok, tak sempat nak bertaubat. Maka rasa takut kepada Allah itu menjadi sebab musabab pula untuk kita memiliki tekad yang kuat agar tidak terjerumus kembali kepada maksiat tadi. Yang keempat, yang keempat ialah mengganti maksiat dengan taat. Sebab itu tidak ada orang yang dikira taubatnya taubat nasuha kalau kehidupannya tetap sama. Sebab orang yang bertaubat nasuha, dia mesti akan terzahir dalam hidup dia suatu kehidupan yang penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang lelaki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah cium seorang wanita." Ni cium orang wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam segera palingkan wajah. Sebab tak suka nak dengar ada orang cium wanita. Palingkan wajah, dengar laki-laki ni kata dah cium wanita. Sehingga turun ayat surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114 yang berbunyi, wa aqimus salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dan dirikanlah salat pada malam dan juga pada siang dan juga malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu, yudhhibna sayyi'at, menggantikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Lalu lelaki itu pun bertanya, wahai Rasulullah, ayat ni untuk aku ke? Maka Nabi SAW menjawab, untuk yang melakukan seumpamamu dari umatku. Makna kata, sesiapa juga yang pernah melakukan maksiat kepada Allah, yang pernah buat dosa, maka jalan keluarnya sila gantikan kejahatan yang pernah kita buat dengan ketaatan, ibadah, kebaikan. Dirikan salat malam dan siang. Sesungguhnya konsep yang kita nak terima pakai daripada Al-Quran ialah kebaikan itu menghapuskan kejahatan yang pernah kita lakukan. Yang keempat, mengembalikan hak-hak orang lain. Ini berkait dengan dosa yang berkait dengan
manusia. Ya, kalau berkait dengan manusia, dia tidak akan sempurna taubat nasuha itu kecuali kita telah minta halal, minta redha daripada orang yang berkenaan. Ustazah kena sebut, ya, kebetulannya kita dalam segmen usrati. Kadang-kadang ramai sangat saya dengar suami-suami yang tidak memberikan satu bentuk nafkah yang terbaik kepada isteri dan anak-anak. Bila sebut nafkah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nafkah ni zahir dan batin. Yang zahir, keperluan-keperluan asas dalam hidup mereka, ya, tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Adapun yang batin, kita ingatkan yang batin ni hubungan intim suami isteri saja, ya, jima' dan sebagainya. Sebenarnya hubungan batin ini, selain daripada yang lebih khusus tadi, termasuk juga nafkah batin ialah melayan isteri dengan penuh kasih sayang dan satu penghormatan. Ya, dengan hormat, dengan menghargai dan sepenuh kasih sayang. Daripada cara bercakap, cara melihat, cara melayan, semua termasuk dalam nafkah batin. Tapi kadang-kadang kita lihat ada suami-suami yang menafikan nafkah zahir dan batin. Ya, dia nafkah zahir pun dia kata awak dah ada duit bayar sendiri. Ya, sampaikan anak pun yuran-yuran semua minta dengan mak, yuran sekolah. Ayah apa? Ayah gunakan duit untuk bayar hutang dia. Ya, untuk belikan apa-apa hobi dia. Yang ini ustazah nak peringatkan, ya. Dalam ini di antara dosa-dosa yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ingat dosa ni minum arak saja. Ya, dosa ni tinggal solat saja. Tapi ini juga satu dosa penganiayaan terhadap isteri dan anak-anak. Ya, kalau ini berlaku kepada sesiapa jua di luar sana, maka bersegeralah bertaubat. Ya, saya rasa kalau ada seorang suami bertaubat, duduk depan isteri merendah diri, bukan menghina diri, ya, nak merendah diri, akan lebih mulia lagi suami itu nanti. Minta ampun, minta halal segala nafkah yang selama ini terabai. Nak ganti tak cukup duit dah, ya. Jadi minta halal lagi senang, ya. Ustazah yakin isteri-isteri akan halalkan. Ya, baik isteri-isteri ni, ya, dia bukan nak apa sangat, nak layan elok-elok je, ya. Jadi isteri-isteri ni akan halalkan. Maka di situ akan bermula kesempurnaan taubat untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau tidak, dia tak akan jadi ke mana-mana lah, sebab ada hak orang lain yang terabai. Ya. Dan M yang kelima, yang tu tadi tu M yang kelima lah, ya, mengembalikan hak-hak orang lain. Ya, jadi itu sebahagian daripada taubat yang harus kita koreksi, ya, yang harus kita muhasabah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita kerana ada pengisian taubat di dalamnya. Wallahu a'lam ni. Saya insya-Allah, dan taubat tu kena selalu dilakukanlah ustazah, ya. Ya, saya. Baik, terima kasih banyak ustazah sudah bersama hari ini. Kepada rakan-rakan pendengar juga kita ucapkan berbanyak terima kasih. Insya-Allah kita akan bertemu kembali di waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.